Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah sampai lagi kepada Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik dalam seminggu. Dan hari yang kita diminta supaya memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW dan sentiasalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita hidup di atas landasan yang benar, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita mati dengan husnul khatimah, insyaAllah. Para jemaah sekalian, sambungan perbincangan kita dalam surah At-Takwir. Surah At-Takwir, surah yang ke-81 di dalam juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita sama-sama baca. Kemudian kita ambil terjemahan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman dan sedikit huraian tadabbur beberapa ayat daripada tafsir Isyraqat. Sambungan kita di ayat yang ke-11. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Balik semula kepada ayat yang kita baca daripada ayat sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, bahawa ada 12 iza dalam surah At-Takwir ini. Ada berapa iza? 12. Iza syamsuku sampai kepada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 itu dikira sebagai tanda-tanda kerusakan dunia, artinya sebelum berlakunya kiamat. Kemudian bermula daripada ayat yang ke-7 sehingga kepada ayat 13 adalah setelah berlakunya kiamat. Kan? Bermula daripada
ayat yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya, ada ulama kata ruh dihantar balik ke tubuh. Ada yang mengatakan setiap orang itu pasangan dia, amalan dia. Amalan dia baik, maka guru dia comel. Dia punya pasangan dia baik. Dan yang paling masyhurnya, setiap orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia suka. Dia suka apa atas dunia dulu? Suka kepada orang yang baik, maka duduk dengan baiklah dia. Suka kepada orang tak baik, celakalah dia, wal'iyazubillah. Kemudian yang kedua, wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Dalam siri yang lepas, Ana dah bincang tentang kenapa ditanya dia, bukan tanya pak dia. Allah tanya dia, kenapa kamu tanam anakmu? Ditanya budak tu, kenapa kamu ditanam? Budak kata, bi aizam bin kutilah. Kenapa? Apa dosa kamu? Maka para ulama tadabbur kata, Allah Ta'ala nak tabkid, nak malukan pak dia, pergi tanam budak yang tak ada sebab. Sebab sebab tak mahu anak perempuan, maka itulah di antara kesalahan dia lahir kepada anak perempuan. Bukan dia minta. Dia telah dilahirkan. Ibu dia yang keluar. Kalau kamu tak nak buat, anak laki-laki lah, senang. Jadi kita dah bincang tentang sebahagian daripada masyarakat orang Arab dulu dan juga masyarakat lain, wa'dul banat, maknanya tanam anak perempuan hidup-hidup ni. Dan ada pun nisbah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tanam anak perempuan dia waktu di jahiliah dulu. Kita kata ulama-ulama pengkaji mengatakan tidak sabit, dan saya harap para pendakwah, para pencerita, qusas, cukuplah duduk bawa cerita-cerita yang tak betul. Nanti kamu nak jawab apa di hadapan Sayyidina Umar apabila bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik, kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Wa idza suhufu nushirat, dan apabila surat-surat amal dibentangkan. Surat amalan itu dibentangkan. Dalam ayat ini suhuf itu sahifah, iaitulah rekod laporan amalan yang kita buat di atas dunia dulu. Apa yang kita buat atas dunia dulu, ada orang yang terima surat biyaminihi, Allahu Akbar, gembiranya dia ashabul yamin. Ada orang yang terima di surat tangan kanan, maka celakalah manusia ini, wal'iyazubillah. Kita mengatakan itu di antara rekod yang kita akan terima. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berkata, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allahu Akbar. Setiap orang akan diberi surah amalan. Iqra' kitabak. Allah kata, membaca surah amalan. Masing-masing baca. Kalau amalan dia baik, gembira, ya Rabbi. Sukanya dia kan. Kalau amalan yang buruk, Allahu Akbar, celakanya. Dia kata, weh, kalau kita tak dapat surat. Sebab itulah pendakwah mengatakan, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah nanti di akhirat, kitalah penulisnya. Kita nak baca apa di akhirat esok? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Maknanya buat yang baik atas dunia ni. Daripada pagi lagi bangun bertahajud, salat subuh, kemudian zikir lepas subuh, tak ada bincang hal orang sana sini. Jangan duduk maki orang tu, maki orang ni. Menyesak orang tu, kapi orang ni, contohnya tak ada. Kan? Maka insya-Allah suratan amalan kita bayda, naqiyah, bersih. Kita nak baca apa suka, ya Allah. Tapi kalau amalan buruk daripada pagi lagi, bangun pukul 5, bukan tahajud, bangun duduk share benda-benda karut. Duduk share fitnah orang,
duk share analisa tu analisa ni orang buat tak tahu mari mana, duduk share pula gambar-gambar orang duk edit dah. Masya Allah, tabarakallah. Pagi buta lagi orang kata. Duk buat maksiat di alam maya yang dibaca, dilihat oleh seluruh dunia. Subhanallah. Hati-hati tuan-tuan. Jangan duduk main cari penyakit. Suhuf amalan kita. Kan? Jadi sebelum dalam perbincangan lepas juga anda sebut tentang aulad, atfal, budak-budak yang mati awal, ke mana dia? Jadi ulama mengatakan auladil muslimin insyaallah ilal jannah. Namun begitu kita tak salah. Para jemaah sekalian duduk mensyurgakan orang atau nerakakan orang bukan kerja kita. Ni tidak ni ambil gambar budak-budak kat tulis anak syurga kita kata itu kuasa Allah Azza wa Jalla bukan kuasa kita. Adapun anak-anak orang kafir ada beberapa pandangan ulama. Kan ada yang mengatakan anak orang kafir juga masuk syurga akhirnya sebagaimana dalam hadis ar-ru'ya. Nabi kita tengok dalam mimpi dia tu. Mimpi Nabi benar, mimpi orang lain tak usah duk sebar-sebarkan. Tidak ni habis orang mimpi ni. Ubat kawik pun cari orang mimpi juga. Jadi akhir sekali pakat tidur belakang tunggu mimpi kita ni. Tak payah buat kerja. Nah, buat. Allahul musta'an. Kita kata itulah penyakit yang melanda kita hari ni. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada wa'iza yang ke 4. Yang ke berapa dah? 6. Yang ke 7. Wa'izal ma'u yang ke 8. Yang ke 9. Wa'izal suhuf. Kan? Yang ke 10. Wa'iza yang ke 10. Wa'iza sama'u kushitat. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Masya Allah, tabarakallah. Langit cabut. Orang panggil. Cabut skru dah dia tu. Nak kata apa? Al-kassu. Dengan mana al-izalah. Hilang tempat dia. Cabut. Ini semua di akhirat bukan di dunia. Allah. Di dunia dulu tasyaqqaq. Tasyaqqaq tu maknanya belah. Pecah. Pasal apa dia pecah? Sehingga dibuka-buka pintu, jadi pintu-pintu supaya untuk malaikat turun. Tapi apabila berlakunya kiamat, kushitat ay izalat. Dengan makna langit itu sudah cabut dia punya tempat. Hilang tempat dia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Masya-Allah. Yauma tubaddalul ard. Langit dengan bumi ini semua tukar habis dah. Bumi jadi rata, semua manusia zahir di hadapan Allah Al-Qahhar. Masya-Allah, tabarakallah. Kita bayangkan suasana pada saat itu yang begitu dahsyat, yang sangat menakutkan para jemaah sekalian. Jangan kita rasa senang-senang ya, dah main-main ya, kita kata tidak, tak mungkin manusia boleh lari daripada perjalanan ke akhirat ini. Kemudian yang ke-11, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka dinyalakan menjulang. Allah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dalam ayat ini isyarat kepada bahawa neraka sudah ada. Makhluqatul an, ada dah dia. Nyala dah api dia. Mengikut zahir nas, sebagaimana kata Imam Tahawi dalam matan akidah dia, wal jannatu wan nar makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan. Surga dengan neraka itu sudah makhluqatan, sudah dicipta penciptaannya dan tidak akan rusak selama-lamanya, tak akan punah. Lah ni ada dah nyala dah api, tapi di akhirat esok yazdadu tas'ir, tambah lagi dia punya power api itu, wal iyaz billah. Minta selamat kita. Allahu akbar. Yang terakhir, wa iza yang terakhir yang ke-12, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan. Masya Allah. Kita dah bincang dalam ayat-ayat yang lepas bahawa neraka dulu baru syurga.
Dalam perjalanan tu jumpa neraka dulu. Sebab itu dia kata siapa dia selamat daripada api neraka, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan tu'radul al-jisr ala matni jahannam. Sirat, titian itu dia letak atas neraka jahannam. Siapa dia selamat pergi, selamat. Karena itu ulama ni bila ditanya bila kita nak rehat, dia kata iza kana as-siratu khalfaka, bila titian sirat di belakangmu, mu lepas dah, barulah kita rasa tenang hati. Hak betul-betul tenang bila? Bila masuk kaki kita dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah jadikan kita daripada ahli syurga. Amin. Jadi syurga ni didekatkan. Sebab apa didekat? Al-izlaf. Izlaf itu dengan makna at-taqrib. Dihampirkan kepada orang yang beriman. Kalau tuan-tuan pergi haji, Muzdalifah. Kenapa nama Muzdalifah? Sebab dia sudah dekat dengan Mina. Itu dia panggil Muzdalifah. Izdilaf, makna orang mari di akhir malam, tempat itu sudah dekat dengan Mina. Allahu Akbar. Itulah makna bahasa. Dan makna sininya, syurga itu didekat kepada orang-orang yang baik, orang yang saleh, ikraman li ahliha. Allahu Akbar. Seolah-olah syurga itu mari dekatnya kita. Nak bagi tahunya bahawa hampirnya syurga itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang saleh. Lepas yang selamat daripada sirat, kamu telah melintasi sirat, kamu telah selamat daripada api neraka, syurga itu dekat. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Patutnya bila kita dengar ayat-ayat begini, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, kita lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi saat ini kita tengok, kita dalam keadaan bencana, sepatutnya lebih kuat kita. Awal kita bangun pakat bertahajud. Nah, awal kita salat subuh berjamaah secara di awal waktu. Setelah masuk waktu kita salat qabliyah. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Kemudian kita salat berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Apabila selesai 12 tanda-tanda sebelum 6 sebelum berlakunya kiamat dan 6 di permulaan kiamat, dia panggil di awal dan di akhir dan di awal, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Setelah semua itu berlaku, maknanya sudah berlaku kiamat, mengetahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah disediakannya. Allahu Akbar. Kullu amalin, setiap amalan yang kamu buat, Allah Ta'ala tunjukkan dalam kitab rekod amalan kita. Adalah hadis kata, manusia ni akan diberi kepada apa? 99 buku rekod. 99 buku rekod. Baca, iqra' kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Pada itulah buat kafir, munggu dia tak percaya kepada bangkit. Dia tak percaya ke akhirat. Bila dia bangkit di mahsyar, dia bertanya, man ba'athana min marqadina. Siapa bangkit kita daripada tempat kita tidur dalam kubur ni? Siapa? Maka Allah kan jawab dalam surah Yasin kita baca, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Allahu Akbar. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang Tuhan janji. Mu tak percaya dulu. Dalam dunia dulu, mana ada. Sudah jadi tanah apa bangkit semula. Sekarang ni kamu jumpa. Dan benarlah utusan Allah Azza wa Jalla itu benar. Masya Allah, tabarakallah. Bila berlakunya kebangkitan, maka alimat nafsum ma ahdarat. Di tangan dia sudah ada buku rekod. Baca. Allahu Akbar. Maka dia pun baca. Tak ada lah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal semua dalam buku rekod ni. Yang kecilnya, yang besarnya, ahsaha, ada belaka. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita buat persiapan. Biarlah buku rekod kita naqiyah, bersih, putih daripada perkara-perkara yang tidak baik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah.
kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan sejahterakan kita insya-Allah. Nah, jadi bila 12 kali soalan wa iza, mari ayat yang ke-14 seolah-olah itu dia panggil jawab. Jawapan kepada apabila mari apabila ni. Pada saat itu alimat nafsum ma ahdarat, mu tahu belaka apa yang kamu buat. Allahu akbar. Dalam ayat lain Tuhan kata yauma tublas sarair. Pada hari didedahkan segala rahsia. Habis rahsia terbuka belaka. Kecuali rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala nak sembunyikan. Hasil daripada kita taubat atas dunia. Hasil daripada kita menyesal di atas dunia ni. Kita taubatan nasuha. InsyaAllah Allah sembunyikan rekod itu tidak ditunjuk kepada orang. Kita ya tengok. Supaya lebih bersyukur kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahsiakan dosa-dosa kita. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian. Tamatlah kita 14 ayat ini. Ia menyebut tentang apa? Tentang manusia akan tahu apa yang dia buat. Sekarang ini kita berpindah kepada tajuk lain pula. Iaitulah sumpah Allah SWT kepada beberapa perkara yang menunjukkan kuasa Allah. Ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Oleh itu, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan bintang. Ini qasam. Qasam ni makna sumpah. Zahir dia macam nafi. La uqsimu la. Kan? Tapi, khunnas maknanya dia panggil yakhtafi. Bintang itu tenggelam timbul. Sekali ada, sekali tak ada. Bila kita nampak bintang, bila malam berkelip dia tengah hari tak apa, tak ada. Nampak matahari ya kan. Tengah hari nampak matahari, itu dia panggil yakhtafi, khunnas. Pasal itulah syaitan orang panggil al-waswasil khannas. Was-was daripada syaitan yang tak nampak. Khunnas maknanya suatu yang zahir dan sembunyi. Jadi dia kata apa ni? Bintang yang tenggelam timbul. Sekali ada, sekali tak nampak. Maka, pada waktu malam dia ada. Pada waktu siang tak nampak. Kata di para ahli falak, dia kata nujum khamsah. Bintang tu ada 5 kan. Mutarid, Merikh, Mushtari, Zuharah, dan Zuhal. Nanti kita pergi belajar dalam bab ilmu bintang. Ada ulama kata, dak, semua bintang. Lagu tu belaka dia tu. Turun naik, tenggelam timbul, dia ada. Masya Allah. Maka dia kata ni, ala uqsim bil khunnas. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Sebagaimana dalam terjemahan kita ni, dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Tulis makna tenggelam timbul, maknanya sekali nampak, sekali tak nampak. Itu makna tenggelam timbul. Jangan kata tenggelam timbul macam dalam air. Tak. Pada pandangan mata kita. Dia ada. Di atas tu. Tapi tak nampak. Ayat yang ke 16. Al-jawaril kunnas. Yang beredar juga yang tetap pada tempatnya. Dia ada. Tapi khunnas. Tak nampak. Itu dipanggil bintang. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang ke-17. Wal-layli idza as'as. Dan malam apabila ia hampir habis. As'asa. As'asa bermakna aqbala. Dan maknanya adbara. Boleh dua-dua. Maknanya malam apabila dia datang. Allahumma haza iqbalu laylika. Wa idbaru naharika. Ya Allah, ini malam memari, hari beredar. Kan? Bila mari pagi esok kita kata haza idbaru naharika. Sekarang ini sudah datang. Siang, malam pula hilang. Itulah dia panggil as-as. Maknanya mari pergi. As-as. Wal laili iza as-asa. Malam apabila dia hampir habis. Kalau kita baca pagi. Tapi kalau kita baca maghrib, dia datang. Dia kata boleh makna dia,
Makna as'asa, ni untuk anak-anak belajar bahasa Arab, boleh pakai dua-dua dia pakai. Di makna aqbala wa adba. Wal makna syamilu lis-surataini. Boleh pakai dua-dua. As'as. Wal laili iza as'asa. Ayat yang ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Dan siang, subuh, apabila ia mula terang. Pasal apa dia panggil? Tanafas. Bernafas. Maksud bernafas di sini subuh, iaitulah syuruq, bila matahari dah naik. Dan Allah Ta'ala takbir dengan tanafus, dengan bernafas di sini, fi ghayatir raw'ah, sangat indah dia punya bahasa. Sebab apa? Bila kita mari pagi, orang panggil cahaya subuh. Kita pun, kan, bila kita duduk dalam keadaan macam ni, dalam keadaan COVID ni, kita menunggu-nunggu. Pukul 5 petang masing-masing buka telinga. Berapa angka bilangan hari ni? Kita tak. Mula-mula angka 100, lepas tu naik 150, lepas tu 200. Kita duk anggapkan, bila adanya PKP ni, makin turun hari-hari daripada 190 tu. Dia panggil turun naik, ada turun naik. Tapi kita kena ingatlah, sebagaimana kata orang, alaisa subhu biqarib, kan dalam Al-Quran. Alaisa subhu biqarib, bukankah subuh itu dekat? Maknanya waktu nak hilangkan wabak itu dekat. Masing-masing bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil tanafas, maknanya guna perkataan bernafas, artinya segar balik apabila kita mari waktu subuh. Kata Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, laisa yaumun ya'ti min ayyamid dunya illa yatakallam. Mari hari-hari dalam dunia ini, dia akan bercakap. Hari itu bercakap. Ya ayuhan nas, manusia, inni yaumun jadid. Hari ini hari baru, awal pagi. Wa ana ala man ya'malu fiyya syahid. Siapa yang buat amalan-amalan pada aku ni, pada hari aku ni, aku jadi saksi. Wa inni law gharibatis syamsu lam arja' ilaikum ila yaumil qiyamah. Kalau berlaku maghrib nanti, aku tak akan kembali lagi kepada kamu sampai kiamat. Maknanya, hari yang berlalu, tak akan ulang balik. Jadi, kita kena pandailah manajemen ibadat kitanya, kita kena isi hari-hari yang ada ini dengan pengisian yang bermanfaat. Sama ada ibadat yang kita buat, zikir yang kita baca, selawat Allahumma salli ala Muhammad yang kita lafazkan, nasihat yang kita beri, ataupun kata-kata baik yang kita keluarkan, biar ada. Kalau tidak, hari kita dipenuhi dengan benda-benda kotor, kita kata itulah berat. Allahu Akbar. Kata di ahli Al-Qulub, dia kata, nafsu kamu ni, kalau kamu tak sibukkan dia dengan benda baik, syagalatka bil batil, nasaya dia akan sibukkan kamu dengan benda batil. Kita pilih. Sama ada kita nak sibukkan nafsu kita dengan benda baik, ataupun kita suruh dia sibukkan kita dengan benda batil. Pilihan di tangan anda. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada ayat 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Sebenarnya Al-Quran itu sesungguhnya kalamullah, kata-kata Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Jibril dikira utusan yang mulia. Bagaimana sifat dia? Tengok sifat Jibril. Yang pertama sekali, karim. Maknanya sifat dia mulia. Zi quwwatin 'inda zil 'arsy makin. Yang kuat gagah. Yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla yang mempunyai aras. Muta'in samma amin. Yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat lagi dipercayai. Baik, para jemaah sekalian, tanda. Bermula daripada ayat 20, ayat 19 sampai kepada ayat 21, ada 6 sifat malaikat. 6 sifat malaikat. Nah, sebab Rasul di sini, iaitulah dari kalangan malaikat. Allahu yastafi, Allah Ta'ala pilih Rasul iaitu dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Tapi maksud ayat ini, malaikat.
Mana sifat yang pertama Rasul. Apa nama Rasul? Utusan Allah Ta'ala. Perantara di antara Allah dengan nabi-nabi dan juga dengan makhluk bawah di bumi ini. Sifat yang kedua, Karim. Karim dengan makna mulia. Malaikat itu makhluk yang mulia. Itu makna Karim. Karim makna makhluk yang mulia. Cukuplah menjadi kemuliaan bagi malaikat sebab dia penyampaikan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada seafdal makhluk, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia sendiri, malaikat sendiri, di kalangan para malaikat juga dimuliakan sebab dia Jibril, ketua malaikat, kan. Sifat yang ketiga zi quwwatin, yang kuat gagah. Masya Allah, tabarakallah. Kuat gagah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia boleh naik, turun, naik langit dengan bumi itu dekat. Satu, laju dia punya perjalanan. Yang kedua, gagah dia tu, tengok Allah Ta'ala perintahkan supaya angkat kaum bumi Lut, angkat bumi kaum Nabi Lut, angkat bumi. Dia bawa atas malaikat bawa atas sayap dia, buat naik ke langit, sampai orang di langit dengar. Dia kata anjing menyala dengan ayam berkukuk. Kemudian, di balik bumi, jadilah laut mati. Kata sebagian ahli tafsir, laut mati di Jordan, di Urdun, sempadan dengan Palestin, itulah dia panggil Qura Sadum. Sodomi. Sodomi itu ambil daripada Qura Sadum. Allahu Akbar. Sifat yang besar malaikat ni, kekuatan dia boleh bawa wahyu, itu yang paling besar sekali. Sifat yang keempat, inda zil arshi makin, yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala yang mempunyai aras. Mana sahibu makanah inda Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi makanan lebih tinggi lain daripada dia menjadi utusan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sifat yang kelima, muta'in. Muta', yang ditaati di sana di kalangan malaikat. Malaikat semua dengan kata belaka, dengan kata dia, kan. Yang keenam, amin. Lagi dipercayai. Allahu Akbar. Amin. Lagi dipercayai. Iaitulah fima kullifa bihi. Allah Ta'ala bagi tugas kepada dia jalan tugas dengan sempurna. Tidak ada perkara yang kurang, Masya Allah. La yanqusu wa la yukhil. Tak kurang, tidak cuai. Itulah dipanggil 6 sifat Jibril. Tanda tuan-tuan. 6 sifat Jibril. Yang pertama Rasul. Yang kedua mulia. Yang ketiga kuat. Yang keempat mempunyai kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kelima ditaati oleh para malaikat yang lain. Yang keenam bersifat amin. Sangat amanah, dipercayai. Baiklah. Habis dah cerita malaikat. Sekarang ni kita tengok pula ayat yang ke-22. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Dan sebenarnya sahabat kamu, siapa dia? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala guna sahibukum, sahabat kamu. Quraisy, bukan orang asing. Aku hantar mari jadi Rasul kepada kamu, orang kamu, keluarga kamu, anak beranakmu, bukan orang lain. Kenapa kamu tak percaya? Masya Allah, tabarakallah. Kena dah dia. Dilahirkan daripada keluarga yang mulia. Hafizal ilahu karamatan li Muhammad. Aba'ahul amjada sawnan lismih. Tarakus sifaha falam yusibhum aruh. Min Adamin wa ila abihi wa ummih. Hafizal ilah, Allah Ta'ala jaga keturunan dia. Mu kenal dia? Buat tak kenal pula buat kafir ni. Maka Allah Ta'ala guna sahibukum, sahabat kamu. Bukan orang lain, aku tak hantar orang lain. Kalau hantar makhluk lain mari, mari mana dia ni? Bangsa apa lah dia mari orang kafir. Tapi tak ingat juga. Masya Allah, tabarakallah. Kamu ni, Nabi Muhammad itu sahabat kamu, sallallahu alaihi wasallam. Wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah dia seorang yang gila seperti yang kamu tuduh. Mu kata dia gila dia. Telah dikenal pasti dalam senarai sejarah umat yang terdahulu sampai sekarang,
orang yang tuduhan kepada Nabi SAW ada beberapa je. Gila, ahli sihir, syair, penyair, itu ya tuduhan. Tak ada orang lain dah. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Dan Nabi Muhammad SAW yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhannya, kerana demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Nabi kita tengok malaikat dengan mata dia 2 kali. Tengok yang pertama ketika dia menerima wahyu yang pertama di Ghar Hira. Kemudian yang kedua sekali lagi selepas 10 tahun Nabi kita Mi'raj, Nabi kita naik summa dana fatadalla faqana qaubaisin aw adna. Ketika itu dia tengok malaikat Jibril di langit. Ini 2 kali tengok. Maknanya Nabi yakin bahawa hak datang kepada dia ni wahyu daripada Allah, bukannya reka-rekaan. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Nabi tengok sekali di mana? Di Sidratul Muntaha. Masya Allah, tabarakallah. Jibril. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Dan bukanlah Nabi Muhammad SAW seorang yang boleh ditohmah dan disangka buruk terhadap penyampaiannya akan perkara-perkara yang gaib. Jangan duk tuduh kok si. Kan dhanin dengan makna bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Hak mana sampai kepada Nabi SAW, mu jangan tuduh kata dia reka sendiri, dia sembunyi, dia buat tu buat ni, la. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam. Sebab apa? Sebab ada buat korih duk mikir, gila ni. Hak dia cakap tu syaitan mari ajar. Allah kata, la. Bukan qauli syaitan. Bukan. Dia mari daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak diajar oleh ahli sihir. Tidak diajar oleh ahli tukang tilik, tidak diajar oleh penyair-penyair. Dia mari daripada Allah. Maka setelah dibahaskan tentang kedudukan Nabi SAW sampainya wahyu melalui Jibril, maka Allah kata, fa aina tazhabun. Dengan yang demikian, semua maklumat kamu terima. Maka kemanakah kamu hendak pergi, kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan Al-Quran? Mu nak pergi mana? Kamu nak pergi ke mana? Maknanya Allah Ta'ala telah tutup semua pintu-pintu hujah depan kamu. Sudah tidak ada. Al-Quran sudah ada di hadapan kamu. Difahami oleh pokok bangsa Arab. Karena itulah pembesar Quraisy bila pergi dekat Nabi baca Quran, dia tutup mulut. Jangan baca. Tutup telinga dia. Dia tutup mulut Nabi. Jangan baca. Sebab bila dia dengar, naik bulu roma dia. Dia tahu bahasa yang ahli sastra, dia tahulah bahasa ciplak ke, bahasa palagiat ke. La, ni tak ada ciplak, tak ada palagiat. Ini mari daripada Allah. In huwa illa zikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Al-Quran ini kerja dia hanya kitab hidayah, kitab tazkir kepada manusia semuanya. Manusia semuanya diberi peringatan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma ulama tadabbur kata, kenapa Allah guna di sini kalimah fa aina tazhabun. Mu nak pergi mana? Kemana kamu nak pergi? Masya Allah, tabarakallah. Kan? Macam kita lah. Lepas kita guna hujah, awak nak kata apa? Mu nak kata apa? Mu nak pergi mana? Mana tak ada jalan dah. Sebab masdud, segala jalan-jalan itu sudah hilang. Dia tak kata aina yuzhabu bika. Kamu kemana kamu nak dibawa pergi? Tak? Mu nak pergi mana? Mana kamu sendiri yang buat pilihan sekarang ni. Allahu Akbar. Liman sya'a minkum an yastaqim. Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul, duduk di situ. Allahu Akbar.
Kan dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, "Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira." Siapa dia buat amalan-amalan yang sunat, bertakarub pada aku satu jengkal, aku bagi satu hasta. Maknanya cepatnya rahmat Allah Ta'ala tu nak sampai kepada kita. Jangan duk buat baik. Allahu Akbar. Liman sya'a minkum ayastaqim. Siapa dia nak istiqamah, maka Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada dia. Ayat yang terakhir dalam surah At-Takwir, ayat 29. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Maknanya kita semua ni duduk di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Namun begitu, kita juga mempunyai pilihan. Pilihan, jadi jangan kita duduk bahas panjang yang tak ada faedah-faedah. Manusia ni duduk musayyar atau mukhayyar, kan? Dia boleh pilih ke, hanya dia ni macam robot, sebagaimana kata di puak-puak Jabariyah. Manusia ni tak ada pilihan, macam robot je, remote control. Apa yang dibuat kita kata, memang semua benda yang berlaku di bawah masyiatillah, tetapi Allah Ta'ala beri kepada kita pilihan. Maka otak kita kena berfungsi, otak kita, akal kita kena berfikir, mana yang baik, mana yang buruk. Jangan kita kata, tak ayah buat mikir dah kita ni. Moga Tuhan tentu dah aku ni syurga ke neraka, kita kata itu tidak boleh. Berhujah dengan takdir dalam perkara-perkara yang dalam bab qadar, maka itu dipanggil tidak betul. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tamatlah kita perbincangan dalam surah At-Takwir, dan insya-Allah kita akan sambung dalam surah Al-Infitar pada siri yang akan datang insya-Allah. Infitar iaitulah langit terbelah. Langit terbelah. Jadi kerja-kerja ni, ayat-ayat makiyah ni banyaknya pergi ke kiamat belaka. Sebab nak tasbitul akidah, nak menguatkan akidah kita supaya betul-betul kita yakin dan kita percaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.